Selamat pagi, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda, tentunya mana lagi kalau bukan Bernama TV. Dan hari ini juga pastinya kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup penting sebenarnya, satu topik yang cukup menarik dan satu topik yang cukup relevan sebenarnya dengan perkembangan semasa. Dan kita akan sembang-sembang berkaitan dengan topik yang kita pilih hari ini bersama dengan dua orang kuat daripada Universiti Malaysia Pahang. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita di ruang bicara hari ini ialah peranan IPTA pengukuhan jati diri bangsa Malaysia. Dan dua tetamu seperti yang saya katakan, dua orang kuat daripada UMP ataupun Universiti Malaysia Pahang sudah pun berada bersama dengan saya. Jadi saya perkenalkan dulu tetamu-tetamu yang sudah bersiap sedia bersama dengan saya. Yang paling dekat dengan saya ini ialah yang berbahagia Profesor Madya, Teknologis Dr. Muhammad Ruslim Muhammad yang merupakan Timbalan Naib Chancellor High Ehwal Pelajar dan Alumni di Universiti Malaysia Pahang. Jadi Prof, apa khabar? Alhamdulillah, Tuan Haji. Sehat ya? Ini pertama kali ya sama dengan kami? Sebelum ni di radio bernama. Okey, daripada radio bernama beralih ke TV bernama. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Dan kita juga ingin mengucapkan selamat datang kepada seorang lagi tetamu yang berbahagia, Datuk Dr. Wan Ahmad Fauzi Wan Husin, iaitu Profesor Madya di Fakulti Pengurusan Industri Universiti Malaysia Pahang. Jadi Datuk, apa khabar? Alhamdulillah sihat, Tuan Haji. Sebelum ni kita sembang-sembang melalui maya saja. Ya, maya saja. Hari ini kita dapat berjumpa secara fizikal. Alhamdulillah. Baiklah, kepada anda yang bersama kami ketika ini, kami juga ingin mengajak anda sebenarnya untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik yang kita pilih hari ini. Jadi seperti biasalah, kami menjadikan dua talian kepada anda di 03-2697-9767 dan juga 03-2697-9768. Itu dia jelas tertera di kaca TV anda sebentar tadi. Baik, gunakanlah kesempatan ini untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat bersama dengan tetamu saya yang berada di studio. Baik, mungkin menarik kalau saya mulakan dululah bersama dengan yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Ruslim. Ini sesuatu yang cukup penting sebenarnya, tapi saya ingin mendapatkan gambaran yang mungkin bersifat peribadi daripada Prof sendirilah. Bila kita bercakap tentang jati diri bangsa Malaysia itu, secara definisi yang paling mudah, apa sebenarnya yang bermain di minda anda? Pada saya, pertama-tama terima kasih Tuan Haji kerana menjemput kami daripada UMP untuk berkongsi sedikit. Saya rasa dalam konteks jati diri, yang pertama sekali kita ada asas rukun negara. Negara kita dibina berdasarkan, walaupun mungkin perkara itu mungkin jadi bukan satu perkara yang popular, tapi dalam saya dibesarkan dengan dari kecintaan kepada negara itu dalam pelbagai aspek. Image negara, perpaduannya, dan dari segi hubungan di antara semua, dan juga dalam aspek ekonomi dan sebagainya. So sebagai contoh, sebelum ni saya juga terlibat dalam acara sukan di universiti di Ubon. Baru berakhir 6 bulan 8 baru ini, Asian University Games. So jati diri itu ingin membawa negara dengan kita rasa kita sanggup berjuang apa saja untuk demi negara Malaysia. Itu yang dapat dari segi definisi yang secara ringkasnya. Ya. Datuk pula macam mana tu? Ya. Kalau kita lihat daripada jati diri bangsa Malaysia, sebenarnya ada sekurang-kurangnya 3 di sini. Kalau kita lihat dari sudut takrifat jati diri, dia meliputi identiti, dalaman dan luaran. Kalau kita lihat jati diri dari sudut luaran ni, mungkin perkara yang kita boleh lihat secara fizikal lah, dari segi kebudayaan, dari segi ketamadunan luaran. Tapi jati diri juga memain peranan dari sudut dalaman, dari segi pegangan agama, nilai, etos dan sebagainya. Jadi jati diri ini dia lebih dalam daripada identiti, di mana suatu bangsa, suatu etnik dikenali dan mempunyai satu kelainan jika dibandingkan dengan komuniti yang lain. Jadi ada suatu keistimewaan, satu kelainan yang tertonjol
Jadi seorang itu ataupun masyarakat itu atau negara itu dapat dikenali. Kalau dari sudut bangsa pula, kita lihat ada dua sudut yang kita perlu fahami. Kalau bangsa ni kita lihat dia lahir daripada kerangka state defined, kerangka kenegaraan. Pada hari ini bangsa ni adalah kewarganegaraan, kebangsaan. Kalau zaman dahulu, bangsa ini kita boleh disebahkan sebagai rakyat raja. Kalau di konteks Malaysia. Jadi rakyat raja kalau kita lihat dari sudut Malaysia, kita ada rakyat raja ni terdiri daripada orang Melayu, orang asli, dan mereka yang diperkenankan menjadi rakyat raja. Jadi kemudian apabila kita memasuki raja-raja menandatangani perjanjian Persatuan Melayu 1948, lahirlah istilah citizenship, nationality. Jadi rakyat raja tadi sudah menjadi warga negara. Dan warga negara itu kebangsaan. Ini lahirnya bangsa. Bangsa Melayu dan juga bangsa Malaysia. Itu secara rekas lah masuk jati diri bangsa itu. Baik, tapi saya masih lagi nak dapatkan pandangan daripada kedua-dua tetamu lah. Prof tadi ada menyebut bahawa bila kita bercakap tentang jati diri bangsa Malaysia ini, Prof menyebut bahawa kita berasaskan kepada contohnya rukun negara misalnya. Okey, saya faham. Tapi menjadi persoalan yang menarik sekarang ni Prof ya. Kalau kita tanya rakyat Malaysia, ramai rakyat Malaysia sekarang ini, apakah mereka masih mengingati ataupun tidak rukun negara itu sendiri? Saya rasa ramai yang akan tak tahu sebenarnya. Betul. Jadi kalau itulah alasan yang digunakan, kalaulah mereka tak dapat menjawab apakah yang dimaksudkan rukun negara, apa yang tercatat dalam rukun negara itu, tak boleh menjawab. Apakah itu bererti bahawa mereka tidak ada jati diri sebagai rakyat Malaysia ataupun bangsa Malaysia? Satu persoalan yang menarik. Saya rasa perkembangan dalam konteks pendidikan, dulu mungkin kita diajar dalam bentuk banyaknya menghafal. Tapi as pendidikan berubah dan generasinya berubah, pendekatan tu mungkin tidak lagi berasaskan dulu kita kena hafal rukun negara apa dia semua sekali lah. Okay? Tapi pendidikan sekarang dia lebih bersifat praktikal. Kan anak-anak muda sekarang ni kalau kita suruh menghafal mungkin tidak berapa berkesan. Jadi that's why di dalam UMP pun kita ada 3 pendekatan. Okay? Di UMP kita ada Akademi Adab yang kita namakan Akademi Adab di bawah Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni. Kita ada Akademi Adab. Yang kita terapkan melalui 3 pendekatan. Yang pertama sekali adalah formal learning. Yang kedua adalah experiential learning, dan yang ketiga adalah social learning. Jadi 3 pendekatan ni kita masukkan dalam pendidikan di UMP. Kemungkinan di sekolah mungkin pendekatan yang berbeza. Di UMP kita mengambil 3 pendekatan ini untuk kita terapkan jati diri pada pelajar melalui 8 teras di bawah Hal Ehwal Pelajar dan Alumni. Jadi kebudayaan dari segi adalah 8 kesukarelawan dan sebagainya. Ada 8 teras di bawah Hal Ehwal Pelajar yang kita cuba masukkan kepada setiap pelajar kita. Tapi ada tak impak ataupun kesannya dalam usaha meningkatkan jati diri pelajar-pelajar itu sendiri? Alhamdulillah, pendekatan kita Akademi Adab baru saja kita tubuhkan beberapa tahun lepas, dan kita pun masih lagi dalam proses untuk memasukkan. Tapi aktiviti Hal Ehwal Pelajar ni telah lama. Cuma kita menyusun semula untuk lebih mendekati pelajar-pelajar yang sekarang ni generasi Z dan sebagainya. Of course dengan sentiasa online dan sebagainya, dan jadi pendekatan tu agak berbeza. Dari that's why kita mengetengahkan aktiviti-aktiviti bersama pelajar tu secara praktikal, kerana kami percaya pembinaan negara itu kalau pelajar telah keluar, jadi dia terlibat secara langsung membina negara. Jadi universiti ni adalah satu tempat untuk kita bina dia sebelum dia keluar kepada real world. Jadi bila dia keluar ke masyarakat, kalau dia bekerja sebagai engineer, dia bukan setakat bekerja sebagai engineer, tapi dia sedar saya bekerja dalam sebagai engineer untuk membangunkan negara. Saya dalam komuniti juga
kenapa saya perlu bergiat dalam komuniti? Kerana komuniti itu akan membentuk komuniti yang sihat, harmoni, berbilang kaum dan sebagainya, dan seterusnya dia akan menyumbang kepada pembangunan negara. Jadi kesedaran itulah yang di universiti kita perlu pupuk sebelum dia keluar ke medan yang sebenar. Okey, jadi rumusan daripada apa yang Prof sebut, universiti itu boleh dijadikan sebagai satu tempat untuk membina negara bangsa sebenarnya. Tetapi satu persoalan yang menarik juga Dato' ya, ini juga dimainkan begitu meluas sekali di luar sana. Ada yang berpandangan dan berpendapat bahawa mungkin, saya gunakan istilah mungkin sistem pendidikan negara juga perlu dilihat semula, perlu dilihat mungkin dari perspektif yang berbeza kalau betul-betul kita ingin membina jati diri bangsa Malaysia itu sendiri. Saya setuju Tuan Haji, sebab kalau kita melihat dalam kerangka yang sedia ada, bermula dengan Satu Malaysia, Keluarga Malaysia, pentarifan tentang jati diri itu, elemen jati diri, ini yang barangkali agak tenggelam. Kita mengemukakan gagasan Satu Malaysia, dan kerajaan hari ini telah mengemukakan gagasan Keluarga Malaysia dari sudut keterakuman. Saya melihat konsep ini perlu diperkasakan dan disertai sama dengan elemen dia. Kalau Prof Roslim tadi membicarakan tentang rukun negara, sebenarnya itu juga adalah sebenarnya identiti yang mempamerkan kejiwaan pegangan seorang warga negara. Kerana rukun negara itu ada refleksi daripada Perlembagaan Persekutuan, dan Perlembagaan Persekutuan juga mengandungi elemen watan, elemen tanah air kita. Kalau kita lihat yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Jadi dari sudut dalam perlembagaan kita ada kebebasan beragama, di mana dalam perkara 11 kebebasan bagi orang Islam untuk mengamalkan agama Islam, untuk menyebarkan fahaman agama Islam, dan juga kebebasan agama bagi mereka yang menganut selain agama Islam. Cuma tersyarat mereka tidak boleh mengembangkan ayat agama mereka dalam kalangan orang Islam. Yang kedua, kita lihat berkesediaan kepada raja dan negara. Dalam perlembagaan kita punya institusi, adab perlembagaan lama telah dimasukkan, dilestarikan dalam peruntukan perlembagaan kita. Institusi raja merupakan institusi tinggi yang merupakan sumber kuasa kepada kuasa yang ada dalam perlembagaan. Dan kita lihat di sana ada cabang kuasa legislatif, eksekutif dan juga kehakiman. Semua ini susu galurnya daripada institusi beraja. Dan institusi beraja ini ada di peringkat negeri dan ada di peringkat persekutuan. Yang Agung merupakan kepala utama negara kita. Jadi refleksi kepada rukun negara kedua. Dan kita ada keluhuran perlembagaan, di mana perlembagaan kita merupakan undang-undang tertinggi negara. Walaupun perlembagaan itu merupakan undang-undang tertinggi, tetapi apa yang terkandung dalam perlembagaan ini yang perlu kita sebarkan pada rakyat. Rakyat tahu perlembagaan tertinggi. Ramai orang bicarakan tentang perkara yang ada dalam perlembagaan. Ada hari ini kita lihat begitu lantang bersuara tentang human rights, hak asasi. Tapi sejauh mana mereka merujuk pada perlembagaan, supremacy of our constitution. Itu isu yang berlaku. Kerana Dewas ini, walaupun kita ada elemen dalam perlembagaan yang jelas daripada unsur watan yang saya sebut tadi, bukan benda baru, bukan benda yang dijadikan pada tahun 1957 akibat daripada persidangan London, tapi merupakan elemen yang ada jauh ke belakang lagi. Dari Kesultanan Melayu Melaka, kita ada isu raja, kita ada kerukunan agama Islam, bahasa Melayu, tulisan Jawi, adat Melayu, kita ada sistem yang dikembangkan sehingga kita berada pada hari ini. Dan kalau kita lihat dari konsep kedaulatan undang-undang yang juga disebut dalam rukun negara, jadi di sini menunjukkan bahawa elemen watan merupakan identiti kepada negara bangsa kita. Dan perkara ini tertanam dalam Perlembagaan Persekutuan dan direflekskan dalam rukun negara. Sesuai kita ada kesopanan dan ketatasosialian. Adab kita, adat kita. Dan kalau kita lihat dari sudut adat, moral, merupakan satu asas. Kalau kita lihat dalam perkara 11 pasal 5, amalan beragama pun hendak takluk pada 3 perkara. Yang pertama, keterangan awam. Yang kedua, public health. Dan yang ketiga, public moral. Jadi moral inilah yang perlu dibahaskan. Sejauh mana seorang rakyat perlu behave, perlu berakhlak, perlu berkelakuan.
adakah kita menerima satu budaya kuning, budaya asing yang tidak menghormati orang tua, yang tidak ada hormat antara satu sama lain, yang tidak menghargai perbezaan pandangan, perbezaan beragama, dan dalam keadaan semua ini, apa asas kita? Apa nilai bersama yang kita mesti junjung? Jadi kalau kita lihat jati diri yang ada, yang sudah tanam dalam perjuangan kita, macam mana kita nak lestarikan untuk bentuk negara bangsa kita? Adakah kita nak rungkai sampai kita tiada nilai, sampai kita tiada suatu identiti, kita ingin bebas menjadi anarki, atau kita nak pupuk elemen jati diri supaya mencerminkan jati diri? Pada hari ini Tuan Haji lihat bahasa, kalau beragama kita tak boleh memaksa satu orang menganut agama Islam, tapi bahasa ni boleh dipertuturkan, boleh dikuasai oleh siapa saja yang menjadi warga negara untuk meletakkan bahasa, untuk meletakkan tulisan Jawi. Ini pun menjadi cabaran besar kepada kita pada hari ini, Tuan Haji. Sebab itulah dalam pembubukan bangsa satu Malaysia atau keluarga Malaysia, elemen kata penyatuan, peringkat jiwa, inilah yang perlu diperkukuhkan. Dan alhamdulillah kita punya seorang Perdana Menteri yang konsisten, yang saya tengok begitu committed untuk memartabatkan bahasa Melayu. Dan kita lihat baru-baru ni Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah merasmikan Konvensyen Antarabahasaan Bahasa Melayu. Satu tindakan tegas, satu inisiatif yang dibawa oleh Yang Berhormat Perdana Menteri yang patut kita sokong. Saya suka bila Datuk sebut tentang penyatuan pengikat jiwa. Itu satu bagi saya mempunyai erti yang cukup luas sebenarnya. Dan selalunya Prof, bila kita cakap tentang jati diri, suka ataupun tidak, ia dikaitkan dengan semangat patriotik kita sebagai warga negara, sebagai rakyat Malaysia. Apakah Prof melihat bahawa bila kita cakap tentang semangat patriotik dan jati diri itu kadang-kadang susah nak dilihat, apakah ianya boleh disatukan ataupun terpisah sebenarnya, Prof? Kita melihat inclusiveness kepada semua kaum di dalam kampus dan di luar kampus dan sebagainya. In term of penerapan jati diri di kalangan pelajar dan sebagainya, kalau kita melihat perancangan di bawah kementerian sendiri, kita ada pelan pembangunan pendidikan tinggi, pelan pembangunan pendidikan Malaysia PPMPT, pendidikan tinggi 2015 hingga 2025, dan di sekolah untuk di bawah Kementerian Pendidikan PPPM 2013-2025. Sudah tentu ada elemen-elemen penerapan jati diri di kalangan pelajar dan semua sekali, supaya kesinambungan di antara pendidikan di sekolah rendah dengan pendidikan tinggi. Jadi that's why perancangan itu dinamakan satu buku, walaupun dua buku yang berbeza, tapi pelan pembangunan pendidikan Malaysia. Di KPT adalah di bawah pendidikan tinggi. Kalau di bawah KPT ada 10 lonjakan. Yang pertama sekali adalah untuk pelajar holistik berasaskan minda entrepreneur. So holistik itu sendiri ada acuannya. Acuannya maknanya kat situlah ada penerapan jati diri di kalangan pelajar. Sebagai contoh, sekarang ni adalah bulan 8. Jadi kesemua universiti ada menerapkan program-program yang memasukkan kemerdekaan dan sebagainya. Sebagai contoh, kami di UMP, kami baru saja selesai baru ini Expo Convo. Jadi dalam masa sama kita buat program Bicara Merdeka. Dan kebetulan dalam ni persediaan untuk undi 18 dan sebagainya untuk kita menerapkan. Kenapa kita perlu masukkan perkara-perkara ini? Kerana kita perlu fahamkan pelajar jati diri itu bukan hanya di atas kertas, tapi it's a practical. Kenapa kita masukkan elemen-elemen, sebagai contoh benda yang baru, sebagai contoh undi 18 ini kepada pelajar kita? Kerana negara itu sendiri terbina dengan rasa tanggungjawab untuk keluar mengundi dan sebagainya. Tanpa ada kefahaman, kita rasa
Maknanya kalau katalah pengundi baru saya dimaklumkan 1.7 juta. Kalau generasi muda ini tidak memahami pembinaan negara itu ada tanggungjawabnya, sebagai contoh tidak keluar mengundi dan sebagainya, jadi kefahaman tu jati diri itu sia-sia. Jadi untuk mendapatkan jati diri itu sendiri memerlukan kefahaman apa maksud bina negara itu sendiri. Okey, menarik kefahaman. Ini pun saya nak kongsi bersama dengan kedua-dua tetamu. Kita mulakan dulu dengan Datuk ya. Menarik daripada apa yang dilakukan oleh UMP sendiri dalam usaha untuk menanam semangat jati diri di kalangan pelajar-pelajar di UMP sendiri. Tetapi kita ambil satu contoh yang cukup dekat apa yang sedang berlaku. Kita sebut tentang hari kemerdekaan. Kita ada di bulan Ogos, bulan 8 sekarang ini. Dan kita akan menyambut hari kebangsaan ataupun hari kemerdekaan yang ke-65 tahun. 65, kalau usia seorang manusia itu sudah cukup dewasa sebenarnya. Kita ambil satu contoh yang mudah aja tu. Kempen Kibar Jalur Gemilang. Hari ini terkeluar berita mengatakan ianya mendapat reaksi yang cukup hamba daripada rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Apakah ini menggambarkan bahawa seolah-olah kita tak ada sebenarnya semangat jati diri itu sendiri sebagai seorang warga Malaysia yang harusnya merasa bangga dengan sambutan Hari Kebangsaan dan perayaan untuk menyambut Hari Kebangsaan. Datuk. Seperti yang Tuan Haji tanyakan tadi, dari sudut sistem pembelajaran, sukatan pelajaran berhubung dengan pembinaan negara bangsa. Kalau kita lihat pada kerangka negara bangsa ada 4. Dari segi rakyat, dari segi komuniti, individu, masyarakat, bangsa atau wujudnya sebuah kerajaan, dan yang kedua hubul watan, ciptakan tanah air, ciptakan watan. Jadi di sini kita lacking, yang kita kurang. Jadi bila kurang semangat watan, ciptakan negara, kurangnya pengorbanan, jadi untuk merasa cinta, untuk menyerlahkan perasaan kecintaan melalui kibar jalur gemilang pun, mereka merasa satu perkara yang tidak begitu penting. Tapi kalau tertanam di jiwa mereka perasaan cintakan negara, komitmen, mereka faham bagaimana negara kita diasaskan, macam mana kita mampu mempamerkan identiti kita, dan kita bangga identiti kita. Pada hari ini barangkali kefahaman yang berbagai disebarkan oleh sama ada dalaman atau luaran mengakibatkan saya rasa sebahagian rakyat kita confused ke arah mana negara kita, apa yang kita nak bawa. Jadi kalau kita lihat dari sejarah negara kita pun, istilah kemerdekaan pun ramai yang agak keliru pada pandangan saya. Kita ni merdeka daripada apa sebenarnya? Adakah kita merdeka daripada penjajahan, ataupun kita merdeka daripada campur tangan? Yang merdeka tu apa? Adakah negeri Melayu itu merdeka, ataupun negeri Selat yang dimerdekakan? Jadi istilah merdeka kalau kita lihat dari sudut sejarah, kita tahu pada tahun 1948 kita ada negeri Melayu yang sudah mempunyai perlembagaan bertulis dalam bentuk moden. Selepas 1 Februari 1948 kita ada perjanjian Persetujuan Tanah Melayu. Dan kita tahu kalau kita baca dokumen sejarah, negeri Melayu tidak dijajah. Yang dijajah negeri Selat. Jadi timbul pula satu persoalan yang dikatakan rundingan sosial, rundingan kemerdekaan antara siapa? Kalau kita lihat dari sudut sejarah, dari sudut legal dokumen, perundingan berlaku antara raja-raja dengan wakil perikatan dan British. Untuk apa? Bagaimana negeri-negeri ingin menyerahkan sebahagian kuasa yang ada pada negeri untuk bentuk sebuah persekutuan yang kuat, dan bagaimana British ingin menyerahkan kedaulatan mereka ke atas negeri Selat, Pulau Pinang dan juga Melaka kepada kerajaan yang di-Pertuan Agong, kepada kerajaan persekutuan. Jadi apa implikasi dia? Implikasinya ialah negara kita bukannya baru. Kita sudah punya jati diri yang lama. Yang dibina, yang patut dilestarikan, suatu pemuafakatan yang sudah ada ratusan tahun atau ribuan tahun, bukan baru diasaskan. Tapi oleh kerana ada suara mengatakan kita baru bergerak daripada penjajahan, kita dijajah pada tahun 1946, bergerak daripada Persidangan London ke arah kemerdekaan 1957. Jadi kita dibina oleh kumpulan etnik Melayu, Cina dan India.
Jadi masing-masing mempunyai mimpi masing-masing. Masing-masing mempunyai kehendak masing-masing. Masing-masing mempunyai negara bayangan masing-masing. Seolah-olah kita belum ada jati diri. Kalau begitu yang Datuk sebut, apakah Datuk ingin mengatakan bahawa okey, kita merdeka, kita bebas, tapi minda kita? Ya, masih terjajah lagi. Sebab tu kita perlu faham premis yang betul, dan kita perlu bina naratif atas premis yang betul. Bahawa negara kita sudah mempunyai identiti. Pembinaan negara bangsa kita sudah bermula daripada Kesultanan Melayu Melaka. Bukan pada tahun 1957. Jadi kalau kita menghargai bahawa elemen negara kita sudah ada, dan kita memupuk elemen yang ada itu, hubul watan, tanah air kita, tak kira pada siapa sahaja, bagi mereka yang diterima sebagai warga negara Malaysia dengan buka kuasanya Perjanjian Persatuan Melayu 1948 ataupun selepas tahun 57, di sana sudah ada elemen. Mereka mesti cinta, mereka tiada pilihan. Yang isu pada hari ini, kita masih lagi membicarakan soal negara kita ini bermula daripada rundingan sosial, ditentukan oleh pelbagai kaum, bukan yang sedia ada. Jadi bila kita katakan tahun 57 itu bermulanya negara bangsa kita, dan ditentukan oleh 3 kaum terbesar, maka di mana asas kita untuk menandakan hubul watan? Kerana setiap kumpulan etnik ini mempunyai idaman masing-masing, mempunyai kata hala tuju, masing-masing mempunyai berkepentingan. Sedangkan negara kita ini sudah punya hayat yang panjang, sudah ada elemen, sudah ada kata unsur watan dia, yang sepatutnya inilah yang kita bina dan menjadi hubul watan, cinta kat tanah air kita. Kalau ini dapat kita asaskan, saya yakin kita akan lebih mudah untuk merasa perasaan sayang dan juga untuk sama-sama mengibarkan bendera Jalur Gemilang. Menarik. Baik, Prof, ini pun satu isu yang penting dan relevan sebenarnya dengan apa yang sedang berlaku di negara kita ini. Ialah kita memang cintakan perpaduan di kalangan rakyat Malaysia. Semangat perpaduan itu sentiasa ditiupkan ke jiwa rakyat Malaysia ini, tetapi kita belum lagi dapat mencapai semangat perpaduan yang kita inginkan, kerana setiap bangsa, setiap kaum di negara ini masih macam Datuk katalah mempunyai idaman dan cita-cita masing-masing. Tetapi nanti Prof sendiri komenlah apa yang dilakukan oleh pihak barangkali UMP sendiri untuk cuba memberikan satu kefahaman yang selari dan selaras kepada semua bangsa, tak kira Melayu, Cina, India dan sebagainya. Tapi jangan jawab sekarang Datuk, Prof, kerana kita akan berehat dulu buat seketika. Dan kepada anda juga jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda di Bernama TV. Kita jumpa lagi selepas ini. Baiklah, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang peranan IPTA, pengukuhan jati diri bangsa Malaysia. Dan tentunya kita masih lagi bersama dengan 2 tetamu yang cukup hebat dari Universiti Malaysia Pahang, iaitu yang berbahagia Profesor Madya, teknologis Dr. Muhammad Ruslim Muhammad, iaitu Timbalan Naib Chancellor High Ewal Pelajar dan Alumni. Dan kita juga bersama dengan yang berbahagia Datuk Dr. Wan Ahmad Fauzi Wan Husin, yang merupakan Profesor Madya di Fakulti Pengurusan Industri Universiti Malaysia Pahang tentunya. Baik, tadi sebelum kita berehat Prof, saya melontarkan persoalan tentang semangat bangsa Malaysia itu sendiri. Sekarang ini kita dah sedang mengangkat konsep ataupun falsafah keluarga Malaysia. Persoalannya ialah kerana kita ini pelbagai bangsa, kadang-kadang setiap bangsa itu ada keinginan sendiri, ada cita-cita sendiri. Jadi apakah, bagaimana macam di UMP sendiri, apa yang dilakukan untuk menanam semangat bangsa Malaysia sekaligus semangat keluarga Malaysia seperti apa yang diinginkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri? Okay. Sebelum ni saya ada bercakap berkaitan dengan inclusiveness. Di bawah Hal Ehwal Pelajar, especially di peringkat kementerian, seperti mana yang saya maklumkan tadi, ada 8 teras. 8 teras yang pertama adalah kepimpinan, yang kedua adalah kebudayaan, yang ketiga adalah kesukarelawan, pengucapan awam, keusahawanan, daya usaha dan inovasi, khidmat komuniti. Okay, so itu 8 teras. Dan dalam UMP, semua aktiviti pelajar especially kita berasaskan 8.
di mana bila pelajar menyediakan kertas kerja untuk memohon menjalankan aktiviti semua sekali, kita relatekan dengan teras yang mana. Okay? Itu yang pertama dalam pelajar propose kepada universiti nak ditindikkan dengan teras yang mana. Seterusnya dalam konteks untuk kita memasukkan jati diri ini kepada pelajar dan sebagainya, kita ada platform-platform sebagai contoh Majlis Perwakilan Pelajar untuk semua IPT. Okay, kita ada Majlis Perwakilan Pelajar, kita ada sukan dan sebagainya, kesukarelawan dan sebagainya seperti mana yang saya maklumkan dalam teras tadi. Dan semua aktiviti ini sebenarnya adalah untuk memecahkan barrier. Memecahkan barrier perbezaan di antara kaum. Sebagai contoh, kalau saya dibesarkan dalam komuniti bangsa Melayu, dan bila kita bercampur dengan bangsa-bangsa lain, okay, itu adalah peluang untuk kita mengenal. Dan bila orang kata tak kenal maka tak cinta. Okay? So bila kita kenal, kita tahu, oh kalau kita deal dengan bangsa yang macam ni, ini kaedahnya. Bila kita deal, dan ada perkara-perkara yang sensitif. Okay? Jadi bila kita kenal, dan perkara-perkara inilah yang kita tidak bawa sebagai satu benda yang boleh memecahkan kita. Yang paling penting adalah macam mana nak menyatukan, bukan macam mana nak memecahkan. Jadi aktiviti-aktiviti dalam universiti semuanya adalah untuk memupuk kebersamaan. Dan matlamat keluarga Malaysianya matlamat yang sama, di mana untuk kebersamaan di antara semua kaum. Kita orang kata bertimbang rasa di atas perkara yang tidak disepakati, tapi bersatu di atas perkara yang disepakati. Jadi dalam UMP sendiri, sebagai contoh, kita ada Institut Tamadun dan Kajian Strategik. Okay? Perkara-perkara inilah adalah untuk salah satu inisiatif di bawah pimpinan Tan Sri Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Malaysia Pahang dan juga Datuk Naib Chancellor untuk membawa jati diri kepada pelajar secara aktiviti-aktiviti yang bukan bersifat akademik tapi bersifat secara bersahaja. Kenapa penerapan yang kami percaya adalah penerapan yang bersahaja tu lebih sustainable berbanding dengan masuk dalam kelas, kita bagi lecture dan sebagainya, dan bila berakhir lecturenya habis. Jadi penerapan jati diri itu melalui aktiviti-aktiviti di bawah hal pelajar terutamanya, melalui sukan, melalui kebudayaan, khidmat komuniti dan sebagainya, menyebabkan barrier-barrier ketidakpercayaan di antara kaum itu jatuh, dan akhirnya wujud satu jati diri keluarga Malaysia berbanding dengan jati diri bangsa-bangsa yang kecil. Okey, sebelum itu kita ambil satu panggilan yang dah pun ada di talian kita sekarang ini. Baha dari Kuala Lumpur, difahamkan sudah pun bersiap sedia di talian kami. Assalamualaikum Baha. Waalaikumsalam Sarkawi. Apa khabar? Baik, Baha sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Sarkawi. Okey. Dah warga emas ni biasalah. Samalah kita. Okey. Okey, assalamualaikum pada dua ahli panel Sarkawi ya. Ya. Okey. Tajuk yang bagus juga Sarkawi malam ni, bila sebut jati diri dan Sarkawi kan kepada pelajar-pelajar IPTA ni, anak-anak muda ni kan, saya kena relatekan dengan integriti Sarkawi. Bila sebut integriti ni kan macam-macam lah. Integriti mesti yang bertanggungjawab, yang bermaruah, yang macam-macam lah Sarkawi. Saya nak relate pada salah seorang ahli panel tersebut berkenaan dengan pengundi 18 ni Sarkawi. Saya bab-bab lain sukan dan semua saya tak mau sebut lah. Itu dia orang dah bagus lah kan. Tapi yang saya risaunya bila tahun ini PR15 pengundi 18 tahun ke atas yang kebanyakannya IPTA ni akan boleh mengundi. Jadi saya nak tanya dengan dua ahli panel, adakah diorang ni dah bersedia, jati diri diorang dah kuat ke dari segi nak memilih pemimpin masa akan datang? Yang macam-macam kita dengar sekarang, yang pemimpin yang
dipersoalkan integriti dia, dipersoalkan macam-macam sekali. Jadi saya takut nanti dia orang ni tersalah pilih, sebab ada suara-suara yang dia orang kata kata SPM je lah, dia orang tak nak belajar lagi. Berapa belajar pun besok dapat gaji pun tak cukup. Jadi saya takut yang macam yang cakap begini yang kita tersalah pilih dan juga kita akan apa. Dan lagi satu yang tadi berkenaan dengan bendera ni, saya setuju sekali. Jadi bila sebut pasal bendera ni, kenapa pelajar-pelajar ni tak sangkut sarana kerajaan untuk mengisi ni warga-warga asing ni tempat ni. Kalau betul-betul you menjiwai, you seorang warga negara yang mencintai negara kita kan, you ambil alih lah jawatan-jawatan yang tempat-tempat warga asing ni. Sekarang ni warga asing boleh masuk, kita boleh employ warga asing. Jadi mana jati diri yang dia orang nak katakan ni? Itu saya minta dua ahli panel ni mungkin boleh dengan ikhlas lah Kawi kan, boleh komen tentang apa yang saya sarani. Terima kasih Ustaz Kawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak Bahar itu lontaran suara rakyat Malaysia lah. Mungkin inilah antara masalah yang timbul Bangkali itu ya. Mungkin Datuk boleh respon daripada apa yang Bahar bangkitkan, terutama undi 18 tu. Are we ready sebenarnya anak-anak muda kita? Apakah mereka mempunyai jati diri untuk membuat pilihan yang tepat sebenarnya? Itu persoalan yang menarik. Ya, sebenarnya itu cabaran utama. Adakah dalam tempoh apabila kerajaan bawa usul di parlimen dan pindahan perlembagaan dibuat dengan membenarkan usia untuk mengundi turun kepada 18 tahun, dan kalau kita lihat mereka boleh mengundi umur 18 tahun. Dan umur 18 tahun ni right after SPM. Jadi kalau kita lihat sebelum ni pun, kita cabaran yang saya lihat, pengetahuan tentang jati diri ni masih belum kukuh lah kalau pandangan saya lah. Saya pun ada anak yang dah berumur lebih daripada 18 tahun. Apatah lagi kita beri empowerment, beri pengupayaan kepada mereka untuk memilih pemimpin negara kita. Jadi adakah mereka bersedia? Selepas mereka SPM, adakah mereka sudah bersedia untuk menentukan kepimpinan negara? Adakah kita dari sudut sistem pendidikan yang ada pada hari ini sudah memberi fahaman yang secukupnya tentang jati diri tadi? Saya lihat kalau sebelum ni perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia pun jauh daripada yang kita indamkan. Seolahnya kebelakangan saya lihat dalam tempoh 10 tahun kebelakangan ini, saya melihat kaum yang ada di negara kita, ataupun bukan kaum, barangkali ada kelompok yang makin besar daripada kumpulan minoriti, makin besar, yang ingin lari daripada pegangan kepada perlembagaan, yang ingin lagi pegangan kepada agama, sehingga kita lihat hanya kumpulan etis, hanya kumpulan yang melihat LGBT itu tak ada satu kesalahan. LGBT itu satu hak. Sedangkan kalau kita lihat ada peruntukan undang-undang kita, LGBT itu merupakan satu jenayah. LGBT dari sudut perlakuan yang menghalalkan LGBT tersebut, bukan kata sebutan nama saja, tapi tindak tanduk yang lahir daripada nama tersebut. Maaf, ini mungkin sensitif. Mungkin ramai yang akan dimarahkan saya. Tapi kita mesti jujur. Dalam konteks negara kita, kita mempunyai kebebasan untuk mengamalkan hidup beragama, bukan mengamalkan hidup tidak beragama. Jadi dalam konteks ini, adakah dalam keadaan yang sebelum ini pun masyarakat negara kita masih lagi belum menemukan cara hidup ataupun apa jadi asas perpaduan, dan mereka ini pula dalam usia 18 tahun diberi kepercayaan untuk mengundi? Pasti ada yang bersedia, ada yang bagus, ada yang mampu, ada yang sudah bersedia. Tapi berapa ramai dan kumpulan yang kita rasakan boleh menentukan pimpinan negara kita. Tetapi dan berapa pula jumlah yang dirasakan tidak berminat, tidak bersedia. Tapi inilah yang menjadi kebimbangan kita. Sebab saya yakin dalam tempoh apabila undang-undang diluluskan dalam tempoh lebih kurang 2-3 tahun, saya rasa untuk kerajaan menyediakan mereka ini dengan kefahaman yang cukup pun, saya rasa
belum mampulah untuk mencapai kata kefahaman yang kita idamkan. Saya tahu lah, saya tengok tadi, saya jeling-jeling juga. Apa ni, Prof juga banyak membuat catatan. Mungkin Prof juga ingin memberi. Kalau boleh saya tambah. Saya percaya, of course, ini adalah satu tanggungjawab kerajaan, di mana kalau kita tengok seluruh dunia sekarang ni, saya rasa 9 negara kalau tak silap saya yang belum lagi buat undi 18, dan alhamdulillah kita dah terkeluar daripada senarai tersebut. Dan saya rasa tanggungjawabnya adalah untuk kita memberi pendidikan. Sebab saya percaya pembinaan negara bangsa itu dia bermula dengan pendidikan. Jadi program-program yang dilaksanakan ni, sebagai contoh melalui Hal Ehwal Pelajar di peringkat KPT telah menyarankan pelbagai program untuk persediaan, untuk memberikan kefahaman kepada pelajar, supaya bersedia untuk memahami dan memilih pemimpin. Jadi sebagai contoh, besok kita ada MOU bersama dengan di peringkat KPT dan sebagainya untuk persediaan untuk memberi pendidikan kepada pelajar-pelajar dan sebagainya, pendedahan. Itu di peringkat KPT. Di peringkat UMP kita ada series of program. Kebetulan sekarang ni adalah musim kemerdekaan, untuk kita ambil peluang untuk menerapkan kefahaman kemerdekaan itu sendiri, jati diri dan sebagainya. Tapi dalam masa sama, pendidikan untuk undi 18 dan sebagainya. Sebab tu yang 8 hari bulan 8 baru ini kita dah buat satu pendedahan dengan pelajar diploma. Baru aja habis diploma masuk universiti, kita ambil peluang untuk kita panggil Akademi Pilihan Raya di bawah SPR dan memberi pendedahan kepada pelajar kita secara ilmu. Jadi dalam konteks itu, pelajar dengan dia memahami apa itu tanggungjawab untuk membina negara itu sendiri, jadi dia akan lebih rasa bertanggungjawab. Saya juga nak mencelah di sini Prof, dan saya juga nak respon daripada Prof dan juga Datuk nanti. Ini pengalaman saya sendirilah. Bekas pelajar di universiti. Mungkin Datuk pun mengalami perkara yang sama, Prof pun mengalami perkara yang sama. Bila kita ada di universiti, pemikiran kita jadi berbeza tu. Bila kita saja memijak kaki di universiti itu, kita merasakan bahawa wow, kita sudah hebat sebenarnya. Dan kemudiannya kita masuk persatuan-persatuan pelajar. Dan kemudiannya ada pula unsur-unsur luar yang cuba mempengaruhi kita melalui persatuan-persatuan pelajar ini. Apakah UMP juga menghadapi masalah ini? Kita alhamdulillah kita ada AUKU yang membenarkan aktiviti pelajar untuk berpolitik dan sebagainya, tapi tidak menggunakan lambang. Maknanya kita tak benarkan lambang masuk ke universiti dan sebagainya, ke kampus. Tapi untuk pelajar terlibat dalam politik dan sebagainya, alhamdulillah kerajaan tidak menyekat perkara ini, memberi kebebasan kepada pelajar untuk memahami. Jadi kalau kita menyekat, sebenarnya ripple effect tu lebih besar. Tapi dengan memberi kebebasan, memberi pendidikan, maknanya you nak buat boleh, tapi this is kaedah dia dan sebagainya. Jadi kita lebih mendidik dan pelajar akan lebih menjiwai. Saya suka melihat, kalau kita biasanya kita ada skeptikal, pelajar ni terlalu naif dan sebagainya, tidak ada jati diri sebenarnya. Tapi jati diri ni dia sebenarnya bukan berasaskan umur sahaja, rasa tanggungjawab kepada negara. Sebagai contoh, pilihan raya yang lepas dan sebagainya, saya ada kawan yang bersembang di kedai kopi ataupun kedai makan, dialah raja sembang, dalam konteks bina negara dan sebagainya. Tapi bila hari mengundi, bila kita tanya, balik mengundi, tak mengundi. Jadi tanggungjawab untuk pembinaan negara itu bermula daripada rasa walau bagaimana susah pun, this is my responsibility. Maknanya saya perlu menjalankan tanggungjawab saya sebagai at least turun mengundi. Itu sebagai contohlah. Jadi kefahaman itulah yang kita bawa kepada pelajar-pelajar kita. Apa itu asas kenegaraan, dan perlunya untuk dia memahami tanggungjawab dia. Dan dalam konteks selepas daripada itu, bila dia keluar daripada universiti, dengan dia terlibat dalam medan-medan dalam universiti dan sebagainya, melalui persatuan dan sebagainya, menyebabkan dia contribute untuk
pembinaan negara bangsa itu sendiri. Saya suka bila Prof sebut tentang persoalan ini. Saya pun nak bangkitkan juga satu lagi persoalan macam apa yang disebut oleh pemanggil kita tadi lah. Kita tahu PRU15 tak dijangkakan mungkin akan diadakan tak berapa lama lagi lah, mungkin penghujung tahun ataupun awal tahun, kita tak tahulah, itu terserah kepada kerajaan kita. Tetapi yang penting sekarang ini mungkin a bit sensitif lah untuk tentang mainan orang-orang politik juga penting sebenarnya untuk melahirkan jati diri keluarga ataupun rakyat Malaysia itu sendiri ataupun bangsa Malaysia itu. Mungkin terutamanya bila menjelang pilihan raya umum, pilihan raya negeri, isu-isu sensitif dimainkan dengan begitu meluas sekali oleh pemimpin politik dalam usaha untuk mendapat sokongan dan sebagainya. Betul. Bagaimana Datuk melihat isu macam itu? Macam mana nak mengatasi? Yalah, itu saya sebut tadilah. Kita bicarakan tentang usia 18 tahun. Kita bukan bicarakan usia 21 tahun. Kalau usia 18 tahun tak sempat masuk UMP lagi. Prof Rosli tak sempat mendidik lagi. Dia orang dah memangkah. Kalau usia 20 tahun, saya yakin dengan Fasarana, dengan komitmen pimpinan di UMP, dengan adab, dengan 8 trust yang dibicarakan oleh Prof Rosli tadi, kita mampu untuk menanam jati diri dalam para pelajar kita. Tapi isu sekarang usia 18 tahun ni, mereka right after SPM. Jadi tak sempat masuk universiti lagi. Jadi yang dah masuk tu mungkin dia undi kali kedua lah. Tapi kalau dia umur 18 tahun dah jatuh pada hari mengundi, dia baru saja lepas SPM. Itu yang menjadi persoalan. Jadi berbalik pada persoalan Tuan Haji tadi, bila seawal usia 18 tahun dengan kata orang ditaburkan dengan berbagai persepsi, sejauh mana mereka mampu untuk menganalisis. Dan kita tahu anak kita hari ini, bila dia berusia lebih kurang 16 tahun ke atas, dia dah berkawan. Sebelum 16 tahun, okey lagi, dia dengar kata kita, dia bersama kita lagi, dia belum independen. Tapi lebih kurang 16 tahun atau lepas PM ni, dia ada kawan dia sendiri dah. Dia banyak terpengaruh dengan kawan. Siapa dia berkawan? Jadi balik pada Tuan Haji soal tadi kan, kalau didengar dengan persepsi, dengan mainan WhatsApp, media sosial dengan pengaruh, ini kena bimbang. Kerana apa? Kita lihat pula ada parti muda pula, bukan nama parti muda, parti terdiri daripada calon muda, orang muda lah, yang muda, bukan saya wujud pada parti muda, sensitif pula, calon-calon muda. Tendensi parti ada untuk menang, untuk menarik pengundi usia muda, tidak mustahil akan datang parti-parti besar pun akan meletak calon yang muda, umur 20 tahun atau lepas graduate, belum bekerja apa semua sekali. Jadi bagaimana pula cabaran yang ada yang akan menentukan dalam sistem penggubalan undang-undang, bukan dari pelaksanaan. Kalau pelaksanaan ni pun ada yang menepati atau ada berintegriti, ada dari pelaksanaan yang tidak ikut integriti, yang lari daripada polisi, tapi dalam penggubalan polisi sendiri. Jadi kalau sudut aspek penggubalan polisi yang berasas kepada suara, kita nasib baik kita ada supremacy of our constitution, keluaran perlembagaan kedaulatan raja-raja. Tapi walau bagaimanapun banyak ruang melalui penggubalan undang-undang itu yang akan diterjemahkan oleh wakil rakyat, bagaimana mereka melihat suatu undang-undang itu. Kalau mereka, walaupun undang-undang itu dibuat oleh Pejabat Peguam Negara dengan komiti di peringkat awal oleh kerajaan, kan, lepas tu ada select komiti dan sebagainya, akhirnya akan berlaku proses di parlimen, akan berlaku proses pindaan. Jadi cabaran inilah yang harus kita teliti, dan warrants atau menyebabkan keperluan untuk pihak universiti untuk mendampingi, untuk terus merencana, untuk terus mendekati, dan tanggungjawab besar ini kepada TNC HEPA lah bagi setiap universiti awam. Itu betul tanggungjawab yang besar. Okey, kita hampir di penghujung sebenarnya, Prof. Tinggal lebih kurang berapa?
3-4 minit saja lagi ni. Jadi janji daripada UMP, komitmen daripada UMP seperti apa yang Prof sebut tadi memang menarik dan hebat sebenarnya. Dan kita juga mengharapkan satu hasil yang positif yang akhirnya akan memberikan semangat dan kekuatan jati diri bangsa Malaysia kepada mereka yang berada di UMP. Tapi apakah Prof yakin bahawa ada lagi perkara yang perlu dilakukan oleh UMP untuk meningkatkan lagi kekuatan jati diri pelajar-pelajar UMP? Seperti mana yang saya maklumkan mula tadi, keterlibatan pelajar adalah untuk memahami sumbangan pelajar itu sendiri dalam membina negara. That's why di UMP kita libatkan pelajar untuk dalam aktiviti keputusan di peringkat universiti. Sebagai contoh, kita masukkan pelajar di Senate. Perwakilan pelajar berada di Senate. Dan di peringkat HEPA pun kita bersama untuk buat bengkel bersama dengan pelajar. Okey, apa yang you nak di asrama dan sebagainya. Keterlibatan mereka dalam membuat keputusan di peringkat awal ni, dia akan mendedahkan kepada kepentingan bina negara itu sendiri, seperti mana saya maklumkan di medan-medan dalam universiti pelbagai platform. Okay. Jadi inilah yang akan terselahkan kepada luar. Okay. Sebab apa, di universiti kita ada Dewan Mahasiswa yang kita miripkan dengan Dewan Undangan Negeri, dan pelajar pun pergi buat di Dewan Undangan Negeri dan di Parlimen dan sebagainya. Itu adalah pendedahan yang kita bawa kepada kepimpinan pelajar dan sebagainya. Dan kita libatkan pelajar dalam banyak aktiviti. Seperti mana yang saya maklumkan tadi adalah untuk kita pecahkan barrier di antara kaum-kaum ini, dan dalam masa yang sama kita membawa ilmu kepada pelajar melalui program-program Undi 18. Kita panggil pihak-pihak berkepentingan untuk memberi pendidikan kepada pelajar, memberi kefahaman. Okay, sebagaimana Datuk kata tadi, umur 18 yes SPM tahun lepas. Tapi alhamdulillah kita menerima pelajar diploma baru ini. Jadi just nice lah. Maknanya kita terima dia orang lepas SPM masuk diploma kita, terus kita bagi kefahaman. Memikirkan dalam konteks hampirnya pilihan raya dan sebagainya. 1 minit masuk lagi. Saya juga nak tanya secara ikhlas lah daripada Profesor, secara ikhlas-ikhlasnya dan jawapan sepantas-pantasnya. Apakah setakat ini daripada apa yang telah pun dilakukan oleh UMP, Prof melihat bahawa ada satu perkembangan yang menarik di kalangan pelajar-pelajar bila kita bercakap tentang menimbulkan semangat jati diri dan juga bangsa Malaysia di kalangan. Based on engagement saya dengan pelajar, kalau kita bagi kepercayaan kepada mereka, insya-Allah pelajar dia ada kebijaksanaannya dengan kita memberi ilmu yang baik. Alhamdulillah. Okey, terima kasih kepada Profesor Madya, Dr. Muhammad Rusli Muhammad. Terima kasih kepada Datuk Dr. Wan Ahmad Fauzi. Saya tak puas sebenarnya, banyak lagi persoalan. Ini isu yang tak habis-habis sebenarnya, isu yang cukup menarik untuk kita sembang-sembang. Jadi saya mengharapkanlah mungkin Prof dan juga Datuk satu ketika nanti dalam masa yang terdekat ini, terutamanya bila dekat-dekat pilihan raya umum nanti, mungkin boleh datang lagi bersama kami di ruang bicara ini, kerana ini bagi saya merupakan satu isu yang cukup penting dan semua pihak sebenarnya harus memberi perhatian yang serius. Kalau kita bercakap tentang jati diri bangsa Malaysia, kita juga ingin memahami apakah rakyat Malaysia menerima konsep keluarga Malaysia itu sendiri secara ikhlas dan terbuka sebenarnya, seperti apa yang diharapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan tentunya lah kita juga ingin melihat bahawa tema perayaan Hari Kebangsaan, iaitu Malaysia, keluarga Malaysia teguh bersama, itu pun merupakan tema yang harus diterima dan difahami oleh rakyat Malaysia. Baiklah, terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi.